Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Rabbi adini mudhala sidqin wa hrisni muhraja sidq wa ja'alni min ladunka sultanan nasira subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Raditu billahi rabbal islami dina wa bi Muhammadin nabiy rasula la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang dihormati lagi dikasihi sahabat-sahabat sidang pendengar FB Live Majlis Agama Islam Selangor. Alhamdulillah. Pertama sekali, marilah kita sama-sama merafakkan sepenuh kesyukuran kehadrat ilahi kerana pada tengah hari ini kita dapat bertemu dalam live FB Majlis Agama Islam Selangor. FB, sila like and share ya tuan-tuan ya. Like and share, sebar-sebarkan majlis taklim kita pada tengah hari ini tuan-tuan ya. Lepas solat zuhur berjamaah ya. Tuan-tuan ya. Kita sambung dengan kuliah FB Live. Mudah-mudahan dengan ya kuliah-kuliah sebegini ya dapat kita menyebarluaskan kebaikan, terutamanya ya dalam bulan Ramadan ya. Yang mana dalam bulan Ramadan ini kalau kita banyak ya melakukan amal-amal soleh, menghadiri kuliah-kuliah, duduk dalam majlis ilmu macam ni walaupun tidur pun dapat harta pusaka insya-Allah tuan-tuan ya. Ya tuan-tuan ya. Tak rugi kita duduk dalam majlis-majlis sebegini walaupun tuan-tuan duduk di tempat masing-masing, di ruang pejabat masing-masing, duduk dekat rumah, duduk di mana-mana, tuan-tuan cuma open handphone tuan-tuan dengar kuliah ni, dengar je. Jangan cakap, jangan apa, tidur pun tak apa, tuan-tuan tetap dapat pahala tuan-tuan ya. Ya, tidur pun dapat pahala tuan-tuan ya, bulan puasa ya. Nama shaim ya, ibadah ya. Puasa, tidur orang yang berpuasa ni adalah ibadah tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian ya. Saya kira tiap-tiap hari kita FB MAIS ni kita buat kuliah kuliah ilmu insya-Allah. Tapi hari ni turn saya pula tuan-tuan. Biasa kalau muka saya kuliah FB ni cerita bab faraid tuan-tuan. Tapi hari ni saya tak nak cerita faraid tuan-tuan. Ya, saya tak akan cerita bab pembahagian harta pusaka insya-Allah hari ni tuan-tuan ya. Walaupun kerja saya hari-hari menghadap bab pusaka, tapi hari ni saya nak cerita dengan tuan-tuan tentang satu golongan yang sering kita abaikan tuan-tuan. Sering kita lupakan pada bulan Ramadan ni tuan-tuan. Ya, nak raya-raya ni kita lupakan golongan ni tuan-tuan. Golongan fakir miskin kita ingat tuan-tuan. Golongan-golongan orang lain kita ingat tuan-tuan ya. Tetapi golongan ni sering kita lupakan. Kita tak ingat tuan-tuan. Siapakah golongan yang kita nak bincang pada tengah hari ni tuan-tuan? Ya. Yang ini yang kita nak sembang ya. Kita nak sembang sepanjang 30 minit cerita tentang bab golongan ni dan kebaikan-kebaikan serta kelebihan kalau tuan-tuan ya melakukan amal-amal soleh terhadap mereka tuan-tuan. Baik, tajuk tengah hari ni tuan-tuan adalah berkaitan tentang bab anak yatim, menyayangi anak yatim. Ni dia orang bagi tajuk dengan saya ni tuan-tuan ya, menyayangi anak yatim ni tuan-tuan ya. Kita nak cerita bab pasal anak yatim yang jarang-jarang orang nak cerita tuan-tuan, yang jarang-jarang orang nak syarahkan dekat masjid-masjid kuliah-kuliah. Padahal pada bulan Ramadan ni, orang golongan yang macam ni lah yang kita perlu bagi perhatian. Ya, tuan-tuan ni. Tapi ramai di kalangan kita yang kurang memberi perhatian kepada golongan ni tuan-tuan. Iaitu golongan anak yatim ni tuan-tuan. Padahal tuan-tuan, anak yatim ini merupakan golongan yang ka'anil yatama. Kul islahul lahum khair. Dan mereka apabila bertanya kepada kamu, wahai Muhammad, tentang anak yatim. Kul islahul lahum. Katakanlah kepada mereka, islahul lahum. Buat kebaikan ke atas mereka. Siapa? Ke atas anak yatim. Ya? Kul islahul lahum khair. Khair tu maksudnya dia akan mendapat pahala ganjaran kebaikan. Masya Allah. Maknanya tuan-tuan, kalau kita buat kebaikan, sesuatu kebajikan kepada anak yatim tuan-tuan, Allah akan bagi ganjaran kebaikan ataupun kebajikan kepada kita. Seperti mana yang kita tahu kalau kita buat amal kebaikan,
Allah akan bagi kita 10 ganjaran pahala. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. 10. Kalau kita buat kebaikan, 10 ganjaran pahala, tuan-tuan. Tapi tuan-tuan buat kebaikan pada bulan Ramadan ni, kita bantu, kita tolong anak yatim, Allah bagi berganda-ganda. Sebab apa Allah bagi berganda-ganda? Sebab Nabi cakap wa amaluhu mudhaif. Siapa yang melakukan amalan pada bulan Ramadan, amalan kebaikan pada bulan Ramadan, Allah akan lipat gandakan ganjaran pahalanya, tuan-tuan. Hebat tak, tuan-tuan? Pada bulan Ramadan, tuan-tuan. Itu sebab kita banyak beramal daripada bulan Ramadan. Salah satunya ialah kita menyayangi anak yatim. Kita menyantuni anak yatim. Kita tolong bantu anak yatim. Kita bagi penuhi keperluan kebajikan anak yatim. Tapi ramai orang yang lupa ke atas golongan ni. Terutamanya pada bulan Ramadan. Kita sibuk sedekah sana, kita sibuk bantu sana, bantu sini. Tapi golongan anak yatim kita tak tolong, kita tak bantu. Cuba kita bantu pula bulan Ramadan kali ni. Cuba tuan-tuan bantu pula anak yatim, tuan-tuan ya. Jangan bantu mak yatim aja. Tuan-tuan ya. Orang suruh tolong anak yatim, bantunya mak kepada anak yatim tu, tuan-tuan. Janganlah macam tu. Tapi tolong pada mak anak yatim pun dapat pahala juga. Betul lah tu. Kebetulan saya pada minggu lepas, tuan-tuan, adalah satu hamba Allah ni datang. Dia kahwin sebab dia kata nak tolong anak yatim. Dan ambil maknya sekali sebagai isterinya. Bagus. Dapat pahala juga. Saya kata dengan pakcik tu. Pakcik tolong anak yatim, dapat ganjaran pahala yang banyak. Tolong pada mak dia pula ya, dengan cara tolong tu dia kata dia kahwin dengan maknya. Alhamdulillah, tak ada masalah. Sebab memang ada hadis baginda Rasulullah SAW yang menyebut kelebihan menolong balu-balu ataupun janda-janda ni, tuan-tuan. Asai alal armalah wal miskina kal mujahidi fi sabilillah. Lepas tu kal yasu manhar. Apa lagi ayat dia sambung dari situ ya, watakumul lail ya, kelebihan ya orang yang menolong ya, golongan seperti orangnya janda balu ni, tuan-tuan, dengan orang miskin, dia punya ganjaran pahala kal mujahidi fi sabilillah, seperti berjihad fi sabilillah. Kayasu munar, seperti berpuasa di siang hari. Lepas tu watakumul lail, seperti dia bangun tengah malam, dia punya pahala menolong golongan macam ni, tuan-tuan, iaitu janda balu ni, tuan-tuan, orang miskin ni, tuan-tuan, besar ganjaran pahalanya ya. Dapat dua lah, tuan-tuan. Satu tolong janda tu tadi, satu tolong anak dia, tuan-tuan. Masya-Allah, saya kata kat pakcik tu, hebat pakcik, hebat. Ya, sebab pakcik dapat dua ganjaran pahala. Ya, bukan orang semua boleh buat. Tuan-tuan ya. Pakcik tu, ya Ustaz, alhamdulillah. Tolong anak yatim, ganjaran pahalanya lagi besar, tuan-tuan. Apa ganjaran pahala orang yang menolong anak yatim ni? Salah satunya Nabi sebut. Ya, Nabi sebut apa? Kafilul yatim lahu auli ghairi ana wa huwa kahataini fil jannah. Ya, siapa yang tolong, siapa yang bantu, siapa yang memenuhi kebajikan anak yatim, tuan-tuan, ana wa huwa kahataini, aku dengan dia macam ni, Nabi kata, dalam syurga. Aku dengan macam ni. Maknanya orang yang tolong, yang bantu, yang sedekah, ya, anak yatim ni, tuan-tuan, dia macam ni dalam syurga, tuan-tuan. Tak nakkah tuan-tuan masuk syurga bersama dengan baginda Rasulullah SAW? Duduk dengan baginda Rasulullah SAW dekat macam ni, tuan-tuan. Takkan tak nak, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan sebagai orang mukmin, takkan tak ada perasaan kita bantu anak yatim, ya, kita sedekah untuk anak yatim. Ni macam ni, tuan-tuan, dalam syurga, tuan-tuan, dengan baginda Rasulullah SAW. Tu hebatnya kalau kita membantu dan menolong anak yatim. Okay, tuan-tuan. Tapi itulah, tuan-tuan, ya, pengalaman saya kalau cerita bab anak yatim ni, tuan-tuan, masa jaga pendaftaran di daerah dulu, tuan-tuan, orang kita kadang-kadang banyak silap tentang bab anak yatim ni, tuan-tuan. Mereka masih lagi ramai yang tak kenal anak yatim, tuan-tuan. Semua budak dia kata kalau bapak tak ada anak yatim, tuan-tuan. Tak. Tak ya, tuan-tuan ya. Kalau ikut ulama kata apa? Berkata Ibnu Bari dekat sini. Ya, Ibnu Bari cakap apa? Yatim tu maksudnya ialah orang, ya, kanak-kanak yang meninggal, kanak-kanak yang kematian bapanya, tuan-tuan ya. Kalau al-aji yang kematian ibu, kalau al-latim yang kematian kedua-duanya, ya. Kalau mengikut pandangan daripada Bayan Linnas siri ke-72 Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan, ya, mereka cakap apa? Anak yatim tu siapa? Anak yatim itulah mereka yang kematian bapa dan belum mencapai umur balik. Ya, ya. Tapi pengalaman saya dulu masa jaga anak
Anak yatim tu kalau kita rujuk dulu pada Jabatan Mufti, ya, mereka kata anak yatim itu ialah kanak-kanak, ya, kanak-kanak yang belum balik, ya, dan kematian bapa. Bila kita jadikan daripada pentadbiran, syarat-syarat pentadbiran, anak yatim ini mestilah kanak-kanak yang berumur 16 tahun dan ke bawah. Dengar lagi sekali, saya cakap 16 tahun dan ke bawah. Kanak-kanak 16 tahun dan ke bawah. Dan yang kedua, mesti kematian bapa. Kematian bapa. Ya, ini jangan semuanya anak yatim, tuan-tuan, ya. Datang jumpa saya, Ustaz. Ni macam mana ni? Budak ni bapak dia tak ada. Dia kata bapak dia tak ada bagaimana? Bapak dia tak tahu bagaimana. Dah meninggal ke? Tak ada surat mati pun dekat situ. Tak ada. Bapaknya hilang, tinggalkan mak dia. Tak tahu sampai sekarang kat mana bapak dia. Itu bukan anak yatim. Tuan-tuan, ya. Itu bukan anak yatim. Ya, anak yatim tu mesti bapaknya dah meninggal dunia. Dan yang kedua tadi yang saya kata umurnya mesti 16 tahun dan ke bawah. Ya, jumpa dengan kita, Ustaz. Saya ni kematian isteri dah, Ustaz. Anak-anak pun dah tak nak jaga. Bapa dengan mak saya dah lama meninggal. Ya, adakah saya ini boleh mendaftarkan diri sebagai anak yatim? Ya, mana boleh. Umur pakcik berapa? Umur saya dah 43. Tak boleh dah, tuan-tuan. Ya, itu bapa yatim, tuan-tuan, ya. Semua nak anak yatim susahlah, tuan-tuan. Anak yatim ni mesti kanak-kanak. Ya, yang umurnya 16 tahun dan ke bawah itu mengikut undang-undang, ya, tuan-tuan, ya. Mengikut undang-undang pentadbiran. Tetapi kalau ikut hukum dia mestilah kanak-kanak yang belum balik lagi, sebab bersandarkan kepada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata la yatma ba'da ihtilam, ya. Maksudnya apa? Tidak ada keyatiman selepas balik. Maknanya kalau seorang kanak-kanak tu dia dah balik, tiada lagi keyatiman. Cuma kalau dalam permasalahan bab pembahagian harta pusaka, tuan-tuan, ya. Saya ni kadang-kadang tak terlepas daripada cerita bab pusaka, ya, tuan-tuan, ya. Nak buat macam mana? Dah itu kerja saya, tuan-tuan. Ya, kalau nak cerita dalam bab pusaka, tuan-tuan, ya, budak-budak yang kanak-kanak ni, anak yatim ni, memanglah kita akan tengok dari segi sudut undang-undang. Dia akan ikut undang-undang sedia ada. Kita kata dia kanak-kanak bawah 18 tahun. Walaupun tadi pandangan daripada Jabatan Mufti, kita kata 16 tahun dan ke bawah. Tapi kalau ikut undang dalam bab pusaka, 18 tahun ke bawah, tuan-tuan, ya. Maknanya yang dah kematian bapaknya tu kita panggil sebagai anak yatim. Tapi kalau dia dah lebih daripada 18 tahun, dia tak gerti nak menguruskan hartanya, tuan-tuan. Ya, dia dah termasuk dalam golongan yang lain pula, iaitu golongan safih, tuan-tuan, ya. Sebab ada dalam ayat Al-Quran perintah Allah Taala yang menyuruh kita jangan menyerahkan harta kepada golongan safih, iaitu golongan orang yang tak reti, yang tak tahu nak menguruskan harta. Wala tu'tu sufaha tu ada dalam surah An-Nisa, tuan-tuan, ya. Melarang kita menyerahkan kepada golongan macam tu. Namun kalau anak yatim umurnya cukup 18 tahun ke atas, kita akan serahkan hartanya kepada mereka, tuan-tuan, ya. Tuan-tuan nak tahu tak? Anak yatim ni, tuan-tuan, dia merupakan satu golongan yang special. Dan tuan-tuan kena faham bahawa ramai dulu tokoh-tokoh dalam masyarakat, tokoh-tokoh yang hebat, mereka ini terdiri daripada anak yatim. Asalnya anak yatim. Contoh yang paling mudah ialah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah asalnya anak yatim yang telah kematian bapanya kepada ketika baginda masih kecil lagi. Anak yatim, tuan-tuan. Ya, tuan-tuan, jangan kita memandang-mandang rendah pada anak yatim. Tengok. Baginda Rasulullah SAW tu pun asalnya anak yatim. Tu sebab baginda Rasulullah SAW suruh kita menyayangi anak yatim. Menyantuni anak yatim, tuan-tuan, ya. Di antara tokoh-tokoh hebat lagi dalam sejarah yang dulu asalnya anak yatim yang direkodkan, dalam beberapa buku kitab yang dah saya ada rujuk. Di antaranya adalah Imam Syafi'i yang meninggal pada tahun 204 Hijrah. Juga asalnya adalah anak yatim. Imam Ahmad bin Hanbal, tuan-tuan, yang meninggal dunia pada tahun 241 Hijrah pun juga adalah anak yatim asalnya, tuan-tuan. Imam Bukhari pun anak yatim. Imam Ghazali pun anak yatim. Imam Ibnu Hajar pun anak yatim, tuan-tuan. Tengok, hebat tak anak yatim, tuan-tuan? Asalnya dulu anak yatim. Menjadi tokoh-tokoh yang hebat, tuan-tuan, dalam masyarakat, dalam ilmu, tuan-tuan. Yang mengarang kitab-kitab yang menjadi rujukan
kepada kita sampai hari ini. Contohnya kitab Imam Ghazali. Berapa ramai yang rujuk kitab Imam Ghazali? Ya, kalau bab mengajar tuan-tuan ya. Sebab dalam tu banyak cerita bab akhlak, cerita bab tasawuf tuan-tuan. Imam Syafi'i, mazhab yang kita anuti sekarang tuan-tuan ya. Mazhab Imam Syafi'i. Tengok hebat tuan-tuan ya. Ya. Jadi ya, tuan-tuan ya, mereka ini merupakan golongan-golongan yang soleh, yang baik, yang banyak memberi kebaikan kepada masyarakat. Mereka yang telah membantu ya, Imam Syafi'i, yang pernah membantu Imam Bukhari, yang pernah membantu Imam Ahmad bin Hanbal bagi duit untuk dia pergi belajar, menuntut ilmu tuan-tuan. Dapat ganjaran pahala banyak tak? Masya Allah tuan-tuan, sudah tentu dia dapat ganjaran pahala yang banyak, malah menjadi jariah. Ya, mula-mula dia tolong, dia derma. Dia derma untuk bantu tuan-tuan anak yatim tersebut. Dapat ganjaran pahala tak? Dapat ganjaran pahala hadis Nabi yang Nabi sebut tadi. Kafilul yatim lahu awliwari ana wa huwa katani fil jannah. Dapat pahala tu dah. Ya, dapat pahala tu. Ya. Kemudian anak yatim tu pula belajar ilmu dan kemudian meningkat. Lepas tu macam Imam Syafi'i menyebarkan ilmu ya tuan-tuan. Masya Allah tuan-tuan. Maknanya dia jariah tak orang yang tolong dia dulu? Ya tuan-tuan. Dia jadi jariah pada orang yang bantu, yang sedekah, yang tolong dia pada ketika dia kecil dulu tuan-tuan. Tu sebab tuan-tuan. Ada hadis baginda Rasulullah SAW sebut tuan-tuan. Orang yang awal-awal tuan-tuan masuk syurga nanti tuan-tuan. Tanpa hisap tuan-tuan ada 4 golongan. Salah satunya golongan itu siapa tuan-tuan? Golongan dermawan. Golongan orang yang suka menderma. Ya tuan-tuan ya. Dia ada 4 tuan-tuan. Yang nanti semua duduk dekat depan pintu syurga tuan-tuan. Di antaranya siapa tuan-tuan? Orang yang menunaikan haji. Tapi haji yang betul lah. Kemudian dia baik. Meninggal dalam keadaan yang baik. Kemudian orang yang berjihad mati. Syahid berjihad fi sabilillah. Pun sama tuan-tuan. Ya, dia akan duduk depan pintu syurga tuan-tuan. Bergebuk-gebuk nak masuk syurga tuan-tuan. Yang ketiga tuan-tuan siapa tuan-tuan? Orang yang berilmu, ya, orang yang berilmu menyebarkan ilmunya tuan-tuan. Pun sama tuan-tuan, ulama-ulama kita tuan-tuan yang menyampaikan ilmu dengan penuh ikhlas tuan-tuan, menyebarkan dakwah penuh ikhlas tuan-tuan. Pun sama tuan-tuan, duduk depan pintu syurga. Tapi yang paling first kali masuk dalam syurga ialah siapa tuan-tuan? Golongan dermawan. Golongan yang orang suka menderma tuan-tuan ya. Contoh macam orang yang menderma tolong Imam Ghazali, Imam Syafi'i masa kecil-kecil yang pernah bersedekah, yang membantu mereka untuk belajar. Mereka inilah yang akan mendapat balasan yang besar di sisi Allah SWT. Sampai dia nanti duduk di hadapan pintu syurga tuan-tuan. Hebatnya tuan-tuan. Tu sebab hari ni saya sebenarnya yang paling penting saya nak promote dengan tuan-tuan, dengan puan-puan sidang pendengar ni tuan-tuan. Ya. Apa yang saya nak promote dengan tuan-tuan dan puan-puan ni? Saya nak promote dengan tuan-tuan supaya pada bulan Ramadan ni tuan-tuan, tuan-tuan perbanyakkan salah satu sedekah iaitu membantu anak yatim. Ya, bantu anak yatim tuan-tuan. Tabung anak yatim banyak tak kat masjid? Banyak tuan-tuan, tapi tak terisi. Tak ada dipenuhkan dengan sumbangan-sumbangan daripada tuan-tuan. Ya, tuan-tuan duk kedekut tak bagi dekat tabung tu. Tak adalah orang derma tuan-tuan. Tapi jangan risau tuan-tuan. Kita di Majlis Agama Islam Selangor tuan-tuan sentiasa prihatin dengan masalah tuan-tuan. Kami tahu tuan-tuan susah nak pergi masjid bawa duit. Al-maklumlah duit banyak berkepuk-kepuk dalam akaun. Susah nak bawa duit. Jadi kita sediakan pembayaran ataupun sumbangan untuk anak yatim ni melalui online tuan-tuan. Memudahkan tuan-tuan untuk menderma. Memudahkan tuan-tuan untuk transfer. Hanya menggunakan handphone. Buka handphone, type dekat Google. Kalau dia ada bank Islam, buka bank Islam. Ya, type Majlis Agama Islam Selangor tuan-tuan. Derma dekat situ. Ada tabung anak yatim dalam tu. Klik kemudian derma bayar secara SPX. Senang aja tuan-tuan sekarang ni kalau nak derma, nak bantu orang. Nak tak nak aja. Selain daripada laman web Majlis Agama Islam yang saya kata tadi, yang type Majlis Agama Islam Selangor MAIS, tuan-tuan juga boleh type Yayasan Islam Darul Ihsan. Ya, dalam handphone type Yayasan Islam Darul Ihsan YIDE. Ya, orang panggil YIDE ya, yang pendeknya. Ya tuan-tuan, dalam tu tuan-tuan boleh menderma juga infak untuk anak yatim tuan-tuan. Sedang kan? Apa yang tuan-tuan risau? Ya, dermalah. Tak dapat derma RM5, dermalah RM10. Tak dapat RM10, derma RM100. Ya, kalau tak derma juga, itu kedekut tak hidung masin macam Haji Bahil tuan-tuan ya. Tuan-tuan ya.
klik. Selain tu tuan-tuan boleh pergi dekat mana? Tuan-tuan boleh pergi kaunter-kaunter kita, Baitul Mal, ya, Majlis Agama Islam yang berada di pejabat-pejabat agama seluruh Selangor tuan-tuan. Kalau tuan-tuan duduk dekat Kalumpang ke apa ke, pergilah pejabat agama Hulu Selangor. Kalau dekat Gombak, pergi pejabat agama Gombak. Kalau duduk dekat Kajang, pergi pejabat agama dekat Bangi sana. Kalau duduknya dekat Sungai Manggis ke Jenjarum ke, boleh pergi pejabat agama Sungai Manggis. Kalau tuan-tuan duduk dekat Kelang Rantau Panjang, pergilah kat pejabat agama Kelang. Kalau tuan-tuan duduk kat Shah Alam, mai jumpa kita orang dekat sini. Kaunter kita orang sentiasa buka. Ya, daripada pagi sampai petang ya tuan-tuan ya. Tapi nak kena beratur semua panjang. Tu yang saya kata sekarang ni paling mudah bayar online ajalah tuan-tuan. Bayar online lagi senang. Derma masuk dekat situ tuan-tuan. InsyaAllah tuan-tuan. Ya, apa yang tuan-tuan dermakan tu, tuan-tuan akan dapat kebaikan daripada apa yang amal soleh yang tuan-tuan buat. Ya, tak kira amal soleh tu tuan-tuan, amal soleh apa. Membantu anak yatim juga termasuk dalam amal-amal soleh. InsyaAllah dapat ganjarannya sama ada di dunia ataupun di akhirat. Ya, man amila solehan falinafsi. Siapa buat baik dia akan dapat. Dia akan dapat apa yang dia buat kebaikan. Waman asa'a fa'alaiha. Kalau buat jahat, dia dapat balasan jahat balik tuan-tuan. Tu mudah, simple. Memang Allah dah sebut dalam Al-Quran dah tuan-tuan benda tu. Cuma kita ni buat tak buat je lah tuan-tuan ya. Itu yang majlis masalah tuan-tuan ya. Kita, tuan-tuan, pengalaman kita, saya di Majlis Agama Islam Selangor yang jaga anak yatim ni tuan-tuan, ya. Kita sentiasa pada setiap tahun saya nak cerita kita punya program tuan-tuan ya. Daripada dulu, program kita salah satunya di Majlis Agama Islam Selangor ialah kita memberi sumbangan anak yatim pada time bulan Ramadan ni tuan-tuan, ya. Kita akan bagi sumbangan pada anak-anak yatim. Tu untung kerja Majlis Agama Islam Selangor MAIS ni tuan-tuan. Macam saya termasuklah dalam golongan yang bantu anak yatim juga tuan-tuan. Termasuklah kru-kru kita kat belakang sana. Mereka pun dapat juga duduk bersama baginda Rasulullah SAW. Seperti ini. Kahataini fil jannah. Nabi kata tu tuan-tuan. Dapat duduk bersama dengan baginda Rasulullah SAW tuan-tuan ya. Ya untung ya tuan-tuan ya. Yang kerja kat MAIS ni tuan-tuan ni. Tiap-tiap tahun kita buat daripada dulu. Zaman saya kerja mula-mula masuk dekat MAIS ya tuan-tuan. Kita bantu. Dulu masa kat pejabat agama kerja saya salah satu mendaftarkan anak yatim. Tu saya jumpa macam-macam anak yatim tuan-tuan ya. Orang nak bantu anak yatim, tolong anak yatim tuan-tuan insya-Allah. Ya, kita akan daftarkan dan tiap-tiap tahun kita akan bagi sumbangan pada anak yatim. Dan kalau tak silap saya yang diberitahu yang diberi bulan Ramadan tuan-tuan ya. Ya tuan-tuan ya. Itu tuan-tuan 500,000. Tapi 500,000 tak cukup tuan-tuan. Saya diberitahu jumlah anak yatim tahun ni yang telah didaftarkan tuan-tuan. Berapa tuan-tuan? 8,100 orang tuan-tuan. Masya Allah. Bertambah ramai pula anak yatim. Banyak bapak-bapak yang meninggal dunia tuan-tuan. Yang muda-muda tuan-tuan ya. 8,100 orang. Seorang anak yatim kita bagi 150 tuan-tuan. 150 darab 8,100 berapa tuan-tuan? Tadi aku sempat kalkulate lah tuan-tuan. 8,100 darab dengan 150 lebih kurang 1.2 juta lebih tuan-tuan. Kita bagi 500,000 aja tak cukup lagi 700,000. Tu sebab saya merayu dengan tuan-tuan dekat luar sana. Sidang pendengar FB. Yang tu like tu bagi tahu dekat kawan-kawan yang kaya-kaya banyak duit yang kedekut Kedon Basin tu. Derma-derma lah dekat tabung kita. Kita kurang lagi tuan-tuan. Sebab kita nak bantu anak yatim ni. Tuan-tuan nak tak duduk dengan baginda Rasulullah SAW macam ni dalam syurga. Kahataini fil jannah. Masuk duit dalam tabung tu tuan-tuan. Masuk duit dalam tabung tu. Dalam tabung. Transfer duit tu. Tak transfer banyak sikit. 50 ke 100 ringgit ke tuan-tuan. InsyaAllah. Tak berkurang pun duit dalam akaun tu. Mana kasat sadaqatan mim malin. Takkan berkurang sedekah seseorang tu tuan-tuan. Jangan risau. Kita bagi aja tuan-tuan. Lagi-lagi untuk anak yatim insya-Allah tuan-tuan. Allah tuan-tuan. Mudah-mudahan sembang-sembang santai kita. Ya, tak adalah protokol sangat tuan-tuan Sembang-sembang santai kita pasal anak yatim ni tuan-tuan dapat memberi kesan sedikit pada tuan-tuan ya berkaitan tentang untuk membantu anak yatim. Jangan kita jadi seperti yang disebut dalam surah Al-Maun ayat pertama dan ayat 2 yang kita baca tiap-tiap malam. Siapa jadi imam tarawih dia baca ayat ni tuan-tuan.
Ya, surah Al-Maun ni. Allah kata apa? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kau orang yang mendustakan agama? Siapa orang yang mendustakan agama, tuan-tuan? Ini Nabi ni Allah peli ni dalam surah Al-Maun. Tiap-tiap malam kalau surau baca surah-surah lazim lah macam saya, tuan-tuan. Tapi kalau masjid-masjid dia baca surah panjang-panjang. Biasanya dia akan baca ayat ni, tuan-tuan. Salah satunya surah Al-Maun ni, tuan-tuan. Cerita tentang apa? Tentang siapa orang yang mendustakan agama, tuan-tuan. Ya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang itu ialah orang yang suka menindas dan berlaku zalim ke atas anak yatim. Masya Allah. Ini yang kita paling takut, tuan-tuan. Sebelah rumah kita ada anak yatim. Ada orang yang kematian suaminya, tinggal janda dengan anak yatim. Tapi tuan-tuan, kita tak pernah ambil tahu dengan dia orang. Pernah tak tanya dengan dia, makan tadi sahur ada tak? Berbuka makan apa? Kita biarkan dia dalam keadaan dia ju' wal atos, dalam keadaan dia dahaga, dalam keadaan dia lapar, tuan-tuan. Tuan-tuan, Nabi kata laisal mu'min, bukanlah seseorang itu mukmin. Wajaruhu jai'un, jirannya lapar. Allazi yashba'u, dia dalam keadaan kenyang. Wajaruhu jai'un, sedangkan jirannya dalam keadaan lapar, tuan-tuan. Dan lebih-lebih lagi, jirannya pula tu anak yatim, tuan-tuan. Janda pula, tuan-tuan. Ya Allah, tuan-tuan. Saya nak beritahu, tuan-tuan, ada hadis Nabi kata, sebaik-baik rumah orang mukmin itu ialah rumah yang mana di dalamnya ada anak yatim, tuan-tuan. Yatimu yuhsanu ilai. Anak yatim yang mana di dalamnya dibuat kebajikan ke atasnya. Itulah sebaik-baik rumah. Bukan rumah banglo, bukan rumah 2 tingkat, bukan rumah kondo. Tetapi sebaik-baik rumah mengikut baginda Rasulullah SAW ialah rumah yang dalamnya ada anak yatim. Yatimu yuhsinu ilai. Dan orang anak yatim itu dibuat kebaikan ke atasnya, tuan-tuan. Saya dah dapat tanda-tanda isyarat macam suruh berhenti, tuan-tuan. Maklum dah, saya pun nak berhenti. Saya ada mesyuarat, tuan-tuan. Jadi tak boleh nak lama-lama lah hari ni, tuan-tuan. Memang tak lama pun, 30 minit je cukup lah, tuan-tuan. Tapi saya nak beritahu, sebelum kita tamatkan live ni, saya nak seru sekali lagi. Sidang-sidang pendengar FB di luar sana. Tolong. Ambil handset. Besok ni hari Jumaat. Malam ni malam Jumaat. Besok hari Jumaat. Buka handset. Type dekat Google. Majlis Agama Islam Selangor. Derma dalam tabung anak yatim kita. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Biar penuh sikit. Dan kawan-kawan yang ada dalam mengikuti kita punya kuliah ni. Tolong sebar-sebarkan dekat rakan-rakan lain kat sana. So kurang-kurangnya walaupun satu ayat. Kita dah sedetik like dan share tu, tuan-tuan. InsyaAllah dia akan menjadi pahala kebajikan kepada tuan-tuan. InsyaAllah, tuan-tuan. Cukup sekadar tu kita punya tazkirah tengah hari ni, tuan-tuan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.